Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia pengurusi majlis, Cikgu Roslan, pengurusi masjid, Tuan Imam, pengurusi MPKK kalau marilah. Kalau tak ada pun buat guna. Tak. Serta ahli-ahli jemaah Masjid Tempinis yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, setinggi-tinggi kesyukuran kita hadratkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kecintaan kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan sembahyang maghrib secara berjemaah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bagi mengisi ruangan di antara maghrib hingga isyak, bukan mari nak mengajar ni, tapi sebagai nak berkongsi sedikit sebanyak, sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh. Allah suruh beri peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah ada di antara kamu, di kalangan kamu yang memberi peringatan-peringatan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya peringatan-peringatan tersebut memberi manfaat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT pertemukan kita pada malam ni. Dan saya mari pada malam ni nak berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah SWT berkenaan dengan ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah SWT menyebut dalam Al-Quranul Karim, Allah nak beritahu
dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala angkat darjat dan martabat dia. Siapa dia beritahu ni? Allah Subhanahu wa taala. Royak mana? Yakni royak dalam Al-Quranul Karim yang kita sebagai orang beriman dan orang Islam 100% tidak boleh meragui akan kalamullah. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala nak mengangkat dua golongan. Yang mana tuan-tuan sedia maklum ayat ni, mungkin biasa dengar. Mungkin ada ustaz-ustaz penceramah-penceramah yang telah bahaskan, yang telah beritahu berkenaan ayat yang saya baca tadi ni. Tapi itulah yang dikatakan bahawa kita ni kadang-kadang lupa, kadang-kadang teringat, dan Allah Ta'ala suruh beri peringatan juga walau bagaimanapun. Sebab apa? Sebab perangai manusia ni kadang-kadang teringat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita ni hanyut. Sebab tu Allah suruh beri peringatan. Tak kira pada siapa-siapa, tua muda, alim ke, tak alim ke, jahil ke, kena beri peringatan. Sebab adanya akan manfaat. Jadi Allah Ta'ala menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat martabat. Allah Ta'ala nak angkat, nak tinggikan darjat. Siapa dia golongan yang Allah Ta'ala nak angkat martabat darjat dia ni? Yakni yang pertama, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni? Kita semua lah. Tak? Kita semua yang mengucap dua kalimah syahadah, yang membenarkan pada hati kita dan pada lidah kita, dan beramal dengan anggota tubuh badan kita bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, dan juga beriman dengan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni orang yang beriman. Allah Ta'ala pilih kita orang yang beriman, yang Allah anugerahkan. Iman ni tak semua orang dapat. Sebab itulah iman-iman yang Allah anugerah kepada kita ni, kita kena pelihara dia, kita kena jaga dia, dan kita kena bina amal-amal yang boleh meningkatkan akan iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab iman kita ni, ulama mengatakan bahawa ada iman orang yang sentiasa bertambah, makin hari makin tambah, setiap saat, setiap detik bertambah kuat keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang pula stabil je, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ada satu golongan lagi, yazidun wa yanqus, yakni ketika adanya bertambah dan ketika adanya berkurang. Golongan yang bertambah, siapa dia iman dia? Yakni iman para anbiya, para nabi dan para rasul, yang sentiasa meningkat keimanan dia. Marilah nikmat kepada dia, tapi dia pandang Allah SWT, keyakinan kepada Allah SWT. Marilah ujian kepada dia, makin kuat pegangan keyakinan dia kepada Allah SWT. Ni siapa dia ni? Yakni para anbiya, para nabi dan para rasul. Dan yang kedua, iaitu yang sentiasa stabil, tidak menaik dan tidak menurun, iaitu iman bagi para malaikat-malaikat, yakni akan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat. Dan yang ketiga, yakni adanya yazidun, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Siapa dia? Kita ni lah, iaitu iman orang-orang Islam suku kita ni. Kadang-kadang menaik, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang meningkat naik. Kerana apa?
kerana kita buat sesuatu amalan-amalan. Kerana kita rajin melaksanakan sesuatu amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah terima akan amalan-amalan tersebut sebagai satu amal yang soleh. Dan kadang-kadang iman kita ni berkurang. Kerana apa? Kerana maksiat yang kita buat, maksiat yang kita tidak jaga, yang kita lakukan, jadi turun. Macam COVID lah, taing naik, menjunat. Taing turun, dah ni turun, patut naik pula sikit, turun pula. Lagu tu kita ni. Dah, ada naik, dah ada turun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, anugerahkan iman kepada kita ni. Allah suruh pelihara, Allah suruh jaga. Sebab apa? Dengan ada iman inilah menafikan kita daripada kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita banyak buat dosa, walaupun kita banyak buat kesilapan, buat salah, tapi ada iman dia tidak batal, maka menafikan dia daripada kekal dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kokok mana pun, jahat setara mana pun dia, tapi iman dia tidak batal, iman dia tak rosak, iman dia tidak punah, maka Allah muliakan dia. Allah tak biar dia dalam api neraka sampai bila-bila. Walaupun masuk juga neraka ni, kita masuk. Orang beriman yang ada iman masuk juga dalam neraka. Sebab apa? Kerana dosa-dosa. Siapa dia? Kena molek Tok Imam. Bukan Tok Imam kita ni, tempat lain. Kena molek Tok Bilal. Kena molek AJK masjid. Dah. Kena molek orang sembahyang tahajud malam. Orang sembahyang sunat tak tinggal. Orang puasa sunat tak tinggal. Orang sembahyang sunat witir malam tak tinggal. Tapi Allah letak dalam api neraka Allah. Sebab apa? Kemungkinan ada dosa-dosanya. Dah. Tapi kekal tak? Tak kekal selama-lamanya. Seperti orang kafir. Sebab apa? Ada yang membezakan, yakni iman kepada Allah, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masuk neraka kerana ada dosa. Kalau tak ada dosa, tak masuk neraka. Dah. Tapi kerana ada dosa, Allah masuk juga, celup juga dalam kawah api neraka semetah. Semetah tu lama mana? Tak boleh nak royak lama mana. Sehingga habislah akan dosa-dosa Allah Ta'ala bersih. Jadi Allah nak muliakan kita ni dengan Allah Ta'ala beri iman yang tidak dapat diwarisi. Walaupun ayah tu imam, walaupun ayah AJK masjid, walaupun ayah ustaz penceramah besar, belum tentu anak-anak beriman, belum tentu anak-anak akan ikut patuh taat ataupun mengikut mewarisi iman ayah dia. Sebab tu tuan-tuan muslimi muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang Allah anugerah kepada kita kena pelihara dia, kita kena jaga dia, kita kena beri makan ke dia, kita kena gemuk ke dia. Nak beri makan lagu mana? Nak suruh gemuk lagu mana? Nak pelihara lagu mana? Tidak dapat, tidak. Iaitu dengan buat amal seperti mana yang Nabi SAW ajar kepada kita. Melalui amal-amal yang kita buat itulah yang hasil dia, natijah dia, hasilnya iman, kekuatan akan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah penyakit pun, marilah musibah pun, marilah nikmat pun, semuanya kita akan nampak, kita akan yakin bahawa Allah SWT yang hantar kepada aku ni. Kok mana pun. Dah. Allah bagi nikmat kepada kita. Kita nampak, terima kasih ya Allah beri nikmat. Makan minum, pekerjaan, rumah tangga, anak isteri, menatu. Allah beri nikmat. Syukur dengan nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Terima kasih atas pemberian nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah hantar musibah, Allah hantar ujian. Nampak lagi Allah Ta'ala yang hantar tersebut.
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim, bila mari azab, bila mari musibah yang Allah hantar kepada kita, maka sebutlah, katakanlah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marilah musibah, marilah ujian apa pun, balik dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang beriman, dia nampak Allah dulu. Deh, nampak Allah dulu. Mari penyakit ko, mari wabak ko, mari banjir ko, mari panas tak hujan-hujan ko, nampak Allah Subhanahu wa taala dulu. Nampak Allah yang hantar dulu akan ujian-ujian tersebut. Jadi mari nikmat, mari bala, mari musibah, mari ujian, mari taat, boleh buat amal. Orang beriman ni dia hunggah kepada Allah SWT dulu. Dia tak hunggah ke lain, nampak Allah dulu. Sebab itulah Allah nak angkat bagi orang-orang yang Allah Ta'ala beri iman kepada mereka, dan mereka jaga dan pelihara akan iman-iman mereka. Sebab tu Tok Imam kadang-kadang dia tak tinggal doa minta kepada Allah, ataupun kita diajar supaya jangan tinggal doa, supaya apa? Minta dengan Allah SWT dalam kehidupan kita. Kalau bolehlah hidup dalam keadaan kita menjalani kehidupan seperti kehidupan orang-orang yang beriman. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, berikanlah kepada aku ni ya Allah, dalam aku hidup ya Allah dengan iman ya Allah. Maknanya hidup ya Allah Ta'ala beri pada kita ni dipandu dengan iman. Bukan hidup sekadar nak hidup makan minum kedarah, makan kerja dan seumpama dak, tapi adanya panduan agama, panduan syarak dia panggil. Barulah hidup kita, bila hidup dipandu dengan iman, maka ada tara dia, ada pantang larang dia, ada hak boleh buat, hak tak boleh buat, ada batasan-batasan dia. Tak berani kita nak ambil hak orang, tak berani hak orang hak kita, hak kita, hak kita. Sebab apa? Sebab takut akan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amitna bil iman. Ya Allah, bila menghidup aku dalam keadaan aku dengan iman ya Allah, mematikanlah aku juga ya Allah dalam keadaan aku beriman kepadamu ya Allah. Kita semua ni nak mati beriman belaka. Tak ada orang nak mati kafir. Tak ada. Mari tak beriman, tak apa lagi kita ni. Allah Ta'ala lahirkan kita ni dalam keadaan lahir tak kena iman, tak kena Islam. Tak apa lagi. Tak apa lagu mana? Tak apa lagi. Sebab apa? Ada lagi tempoh masa Allah Ta'ala nak beri kepada kita, yakni hayat. Dah hak paling pentingnya kesudahan khatimah tu. Nak mati dalam keadaan lagu mana? Nak mati dalam keadaan beriman, yakin padamu ya Allah, tidak mensyirikkan padamu ya Allah, hati tenteram denganmu ya Allah, tauhid jelas ya Allah, akidah jelas ya Allah, tidak mendsyirik padamu ya Allah. Kalau boleh nak mati dalam keadaan lagu tu. Sebab apa? Hidup dalam keadaan beriman dah, mati pun dalam keadaan kita nak mati dalam keadaan beriman juga, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahsyurna bil iman. Dan membangkitkanlah aku ya Allah esok dalam keadaan lepas kepada mati ya Allah. Dalam keadaan aku mati ni ya Allah, membangkit esok di padang mahsyar ya Allah, dalam keadaan aku ni ada iman ya Allah, dalam keadaan aku ni beriman, yakin denganmu ya Allah, yakin dengan nabimu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan aku minta padamu ya Allah, memasukkanlah aku ya Allah dalam syurgamu ya Allah, dalam keadaan aku ada iman denganmu ya Allah. Jadi kita minta semua dengan Allah SWT ni dalam keadaan kita nak hidup beriman, mati beriman, bangkit daripada kubur pun beriman.
Dan juga last sekali destinasi kita masuk ke syurga Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah muliakan, Allah angkat orang yang beriman. Sebab itulah modal besar kita orang beriman ni. Modal besar lagu mana? Modal besar Allah Ta'ala nak beri pahala. Orang beriman, dia kena musibah, dia kena bala, dia kena azab, dia kena ujian. Dan dia redha dengan ujian, bala, musibah yang Allah hantar kepada dia. Allah nak ampunkan dosa-dosa dia. Allah nak beri pahala kepada dia. Allah nak angkat martabat dia. Hatta ulama kata, orang beriman ni dia kena selumba. Tahu selumba? Bukan selamba, selumba. Selumba ni abuk-abuk kayu tu. Orang tukang-tukang kayu biasalah kena selumba. Masuk selumba, bukan kata pergi hospital kena jahit 14 jarum, 14 jahit dak. Kena selumba, sakit sikit je. Tapi Allah Ta'ala nak beri pahala. Allah nak ampun akan dosa-dosa dia. Tu kelebihan dia. Duduk saja-saja orang beriman ni. Allah nak beri pahala, tak buat maksiat, mari masjid ke rumah Allah, duduk menyandar di tiang-tiang di dinding. Allah nak beri pahala. Tidur ke apa ke, Allah nak beri pahala. Allah mudahnya Allah nak beri pahala ni. Sebab apa? Dia maha kaya. Ikut dia. Dia nak beri ke siapa-siapa. Tapi nak ayatnya kalau kafir tak beri pahala. Ia sedekah banyak mana pun kafir ni. Patah dengar orang susah. Nak orang politik, kafir-kafir hak tidak Islam. Nak tunjuk baik, nak tunjuk dia ni cakna kepada rakyat-rakyat dia. Patah dengar kat mana orang susah. Gi ziarah, gi beri bantuan, dapat pahala ke? Tak dapat waktu. Doa banyak bui ni 1.6 bilion 1.6 bilion pun tak dapat pahala. Sebab apa? Modal besar dia tak ada. Modal besar mana? Iman tu tak ada. Jadi buat kebajikan banyak mana pun kafir ni, orang kafir Allah Ta'ala tak beri pahala kepada dia. Bahkan tempat duduk dia Allah sebut khalidina fiha abada, dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Dalam neraka kafir ni baik setara mana pun dia, cuma Allah balas kebajikan-kebajikan hak yang dia buat. Allah murahkan rezeki dia lagi, Allah tambah rezeki pada dia lagi, Allah beri dia panjang umur lagi. Tu jelas. Bila ni? Atas dunia. Akhirat tak ada bahagian, masuk straight landasan api neraka Allah Ta'ala. Tak ada beti dah. Sebab apa? Tak kena tu, tak kena apa dah. Tak ada, pakai straight je. Sebab tiket dia di sana. Adapun orang beriman, Allah Ta'ala ni beri kemuliaan lagi. Sebab tu tuan-tuan, kena jaga iman kita ni. Supaya apa? Jangan beri daripada batal. Jangan beri daripada batal. Sebab ulama-ulama bilang, perkara yang membatalkan semayang tak banyak. Perkara yang membatalkan wuduk tak banyak mana. Perkara yang membatalkan puasa tak banyak mana juga. Tapi perkara yang membatalkan iman ada 300 lebih. Allahu Akbar. Sama ada kok hati, kok mulut, kok anggota perbuatan kita, boleh batal iman kita ni. Dan sebab itulah kadang-kadang takut-takut tak sedar iman yang Allah anugerah kepada kita ni terbatal. Maka Nabi pesan, Nabi suruh baru semua, jadidu imanukum, perbaharuilah iman-iman kamu. Lagu mana nak baru iman kita? Liaksiru la ilaha illallah, dengan banyak sebut la ilaha illallah. Kita bila la ilaha illallah tahli nak mati. Baru la ilaha illallah. Nak mati baru la ilaha illallah. Kalau tidak agak pakai doa tu pun
orang juhata. Dia malah kohong, mulut nak sebut la ilaha illallah. Bukan berat, tak berat mana tapi malah mulut kita nak sebut la ilaha illallah. Sedangkan Nabi suruh perbaharui semua. Sebab apa? Takut-takut cedera rosak akan iman kita ni. Kena bina iman kita ni. Kena makan ke dia, kena gemuk ke dia. Lagu mana? Di antaranya kita buat amal-amalan. Kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar, kita mendengar dan seumpamanya. Ni semua ialah kaedah-kaedah, cara-cara nak menggagahkan iman kita, nak beri cas bateri iman kita ni. Sebab kadang-kadang bateri kita ni lemah. Supaya lapu suluh lah. Bila lama dah bakar ataupun tak erat dah, nak suluh nampak tak nampak. Jawab dia kena tukar bateri baru ataupun tukar bor baru. Tak. Jadi kita nak baru iman kita lagu mana? Nabi kata banyaklah sebut la ilaha illallah. Jangan beri cedera iman kita. Kena jaga sungguh-sungguh sebab dia ni mahal. Tak boleh nak tukar ganti. Jadi itu golongan pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat golongan yang Allah beritahu dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, Allah Taala angkat juga siapa dia golongan yang kedua, iaitu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli-ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, Allah Taala nak angkat martabat dia. Sebab tu besar akan kelebihan orang yang keluar daripada rumah, tuan-tuan. Orang keluar daripada rumah cari ilmu. Nabi sebut man salaka tariqun yaltalmisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqun ilal jannah. Barang siapa yang tubik daripada rumah dia, yang keluar daripada rumah dia, nak pergi belajar, nak pergi dengar, nak pergi menuntut, nak pergi menadah, maka Allah Ta'ala mudahkan salah satu daripada jalan-jalan dia nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah buka salah satu daripada jalan-jalan pintu-pintu syurga. Orang-orang yang cari ilmu, orang yang belajar, orang yang dengar. Jadi kita ni Allah buka seluas-luasnya kepada kita ni. Iman ada dah. Dan nak jadi juga golongan yang kedua, golongan yang berilmu, golongan yang cinta kepada ilmu, yang kasih kepada ilmu. Kita nak jadi golongan-golongan ni. Sebab apa? Allah janji, Allah nak muliakan. Sebab itulah sibuk setara mana kita pun, penat setara mana kita pun, susah payah setara mana kita pun, jangan jemu duduk dalam majlis ilmu. Jangan jemu. Hak tu lah ya ustaz waya, penceramah waya aku tahu belaka dah. Aku lebih ustaz daripada ustaz lagi. Aku lebih alim daripada orang alim lagi. Hak tu lah ya. Dah, hak sama ya. Aku tahu belaka dah. Ustaz waya tu aku tahu belaka dah. Walau bagaimanapun, biarlah mu tahu ko, mu alim ko, mu pandai dah ko, tapi perangai sifat orang-orang yang beriman dan berilmu, makin tinggi ilmu dia, makin beradab, makin dia berasa dia jahil, makin dia berasa dia tak pandai. Sebab apa? Allah beri sikit je ilmu. Wa ma utitum min ilmi illa qalilun. Dan tidak kami beri kepada kamu akan ilmu-ilmu melainkan illa qalilun, sikit-sikit je. Dah hak berasa banyak tu, hak berasa lebih tu, hak tu nak royak ilmu yang ada dengan dia, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tak beri manfaat pada dia. Patutnya makin berilmu, makin tunduk, makin bermanfaat, makin nampak akan suluh kesalahan dirinya. Jadi orang berilmu Allah angkat. Dan Nabi, baginda Nabi SAW sendiri pun, Nabi wafat, Nabi meninggal, Nabi tak tinggal harta benda.
Nabi tak tinggal dinar pitih banyak-banyak belana, berpeti-peti, berbilion-bilion. Dak, Nabi tak tinggal. Dah Nabi tinggal apa dia? 2 khazanah hak besar Nabi tinggal. 2 khazanah hak besar hak Rasulullah SAW tinggal. Ya Nabi sebut taraktukum fi amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatihi rasulih. Iaitu Nabi kata tidak akan sesat, tidak akan rosak, tidak akan punahmu selagi mana mu berpegang kepada 2 khazanah besar hak Rasulullah SAW tinggal, yakni kitabullah, kitab Al-Quranul Karim, dan juga yakni sunnah baginda perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 ni hak Nabi tinggal. Duduklah di mana-mana ceruk atas muka bumi dunia ni, selagi mana berpegang dengan 2 perkara ni, selagi tu mu tak akan sesak, Nabi kata. Jadi bahagian cari ilmu menjadi kewajipan kepada kita. Menuntut, belajar, dengar. Siapa dia wajib? Ke atas semua tiap-tiap individu. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, tak kira kecil, tak kira besar, tak kira bujang, tak kira anak dara. Semua orang wajib cari ilmu. Sebab apa? Fardu ain. Terutama 3 ilmu yang kita selaku orang awam kena lepas 3 ilmu. Pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah. Nak mengesahkan, nak membetulkan akidah kita, bahawa akidah kita ni betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu fiqh, ilmu syariat, nak mengesahkan amal ibadat kita, sembahyang kita, puasa kita, haji umrah kita dan seumpamanya. Wajib segera belajar. Jangan tangguh-tangguh. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab. 3 ni wajib. Wajib belajar, wajib kita pergi menadah, wajib dengar, wajib keluar daripada rumah. Walaupun suami tak bagi, dosa besar suami. Walaupun ayah tak bagi, dosa besar ayah. Boleh keluar rumah kalau suami tak bagi. Sebab apa? Sebab kerana nak menuntut ilmu yang menjadi kewajipan kepada kita. Melainkan tak satu bik lah, biar aku ajar, aku pandai ada, aku ajarmu. Tak. Isteri kita, siapa dia wajib ajar? Kita. Bukan tu imam, bukan ustaz, bukan penceramah wajib ajar. Siapa dia? Kita wajib ajar isteri kita. Kenal Allah dalam ibadat, kenal Rasulullah. Semayangnya perkara batalkan semayang, perkara yang apa nama ni, rukun semayang, kita wajib ajar. Siapa dia? Suami. Sebab tu masa akad nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Sah, tak imam? Sah lah. Dah sebenarnya apa dia? Aku terimalah akan pahala dosanya, baik buruknya. Kurangnya dianya, lebihnya dia aku terimalah. Ambil daripada ayah mertua kita. Jadi isteri kita, suami, yakni kita yang wajib mengajarnya. Tak pandai, kena keluar, kena cari. Tak saya keluar, lah ni mudah, ilmu terlampau banyak. Nak mengaji bab akidah, masjid ni ada. Nak mengaji bab tauhid, bab apa nama ni fiqh, masjid ni ada. Nak mengaji bab tasawuf, nak mengaji bab Al-Quran, ada belaka serba-serbi zaman hari ni. Cuma perangai kita yang malah. Dan jangan jadikan malah ni, jadikan malah yang menjadi benteng kita daripada dapat ilmu. Sebab apa? Takut-takut esok-esok tak lepas kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh mengaji tinggi siapa jadi ulama. Tak. Allah tak tanya. Aku beri 60 tahun, 50 tahun. Bapa tak jadi ulama? Bapa tak jadi alim? Allah tak tanya. Dan Allah Taala tanya kepada dia. Aku beri tempoh masa 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Mu cari dak ilmu nak kenal aku. Mu cari dak ilmu nak mengesahkan amal ibadat sembahyang bang hok mu buat ni. Mu cari dak ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu perangai, ilmu juruh ni. Walaupun akidah comel dah,
Walaupun bab batas semayang, rukun semayang tahu belaka dah, tapi bab akhlak dalam semayang tak ada. Allah tahu juga. Jadi kena ada belaka. Tiga-tiga ni. Sekurang-kurang ilmu yang atas orang awam. Nak jadi ulama banyak lagi lah ilmu atas ilmu-ilmunya. Sekurang-kurangnya biar cukup. Biar lepas fardu ain. Kalau tak lepas kita fardu ain, berdosa sampai ke mati. Berdosa mak ayah. Kalulah anak dia tak lepas fardu ain. Tak lepas lagu mana? Berdosa mak ayah yang tak ajar anak-anak dia kena ilmu fardu ain. Tak kena ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu hukum hakam tak kena. Dan mak ayah kita mati lama dah ustaz. Zaman bila? 1990-an dulu. Learning kita bodoh lagi bab ilmu fardu ain ni. Siapa ke learning kita bodoh lagi, maka mak ayah kita siapa ke learning dosa dalam kubur tu. Allahu akbar. Jadi kita anak-anak nak lepaskan mak ayah kita daripada api neraka Allah Taala. Dia zaman hari tu mungkin dia sibuk nak cari piti, nak cari makan minum, nak besarkan anak-anak ni ramai. Mungkin dia sibuk. Dah kita ni, kita ambillah peluang, ambillah ruang. Belajarlah, mengajilah, dengarlah, nak melepas ilmu tuntutan fardu ain kita ni supaya apa? Supaya mak dan ayah kita ni tidak diazab kerana tak lepasnya anak-anak kita hari ni, kita hari ni daripada ilmu fardu ain. Jadi kita nak selamat mak dan ayah kita dalam kubur ni. Selamat lagu mana? Dengan kita belajar, dengan mengaji, dengan menadah dan seumpamanya. Belajar sampai bila? Sampai ke mati. Sebab itulah disebut utlubu ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ni bukan 4 tahun je, bukan 3 tahun je. Kalau universiti ambil ijazah 3 tahun, 4 tahun, ambil master pula 2 tahun ataupun 3 tahun, ambil doktor PhD pula 4 tahun. Dah lepas pada tu habis dah lah belajar. Tak, bukan situ ya, bukan situ. Dah sampai bila? Minal mahdi, daripada buayan, start daripada kecil, ilal lahdi, sampailah masuk ke dalam liang-liang kubur, liang-liang lahad. Sampai situ. Lama belajar ni. Terutama ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ilmu akhirat. Kita kena sungguh dah tuan-tuan. Lama dah kita lalak daripada Allah SWT. Lama dah kita tinggal ilmu-ilmu fardu ain, ilmu akhirat ni. Sebab itulah learning, kesan dia. Kita buat amal, kita semayang, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran. Tak boleh nak rasa lagi kemanisan beramal yang kita buat ni. Sebab apa? Antaranya kita buat dalam keadaan kita tak ada ilmu. Semayang tak? Semayang. Puasa tak? Puasa. Baca Quran tak? Baca. Berzikir tak? Berzikir. Tapi tak boleh nak rasa, nak kecak manis dia. Sebab apa? Antaranya kita buat amalan-amalan dalam keadaan kita tak ada ilmu. Semayang-semayang saja. Jadi satu kerugian yang sangat-sangat besar. Bahkan orang yang buat amalan dalam keadaan tak ada ilmu, bimbang, takut-takut, Allah tahu saja ya. Allah tahu saja ya. Sebab apa? Tak kena dengan hak Allah Ta'ala nak. Kita buat ibadat ni, kita buat amal, kita buat akan sesuatu ibadah ni, kalau boleh dan seboleh-bolehnya, biarlah kena dengan Allah Ta'ala nak. Biar Allah kena. Allah kena lagu mana? Allah kena dengan amal ibadat yang kita buat ni. Kalau semayang, Allah kena semayang kita. Bukan sekadar hanya lepas hak wajib, hak fardu semata-mata. Tapi biar kena. Biar Allah setuju dengan ibadat yang kita buat tu. Macam kita kerja dengan orang lah. Kita ada bos, kita ada majikan. Lagu mana supaya bos kita ni puji kita? Lagu mana nak supaya bos kita ni beri markah terbaik untuk kita? Oh, habis teh lah kita buat dak.
habis comel lah, habis lidik lah, habis beki, habis mikir. Siapa tidur tak jenera. Sebab apa? Nak supaya hasil kerja yang kita buat ni boh kita puas hati, akak ibu tangan. Lagu tu. Dan Allah Ta'ala ibadat ni lagu tu juga. Cuma kita je buat amal ibadat acuh tak acuh. Buat sekadar buat aja. Tak sih lagu tu. Jadi dalam kita buat beramal, beramal lah. Cuma biar ada ilmu. Dan ilmu kena cari, kena belajar, kena mendengar. Tak kira siapa-siapa pun. Terutama zaman mutakhirin kita hari ni. Luangkanlah masa tuan-tuan, muslimin muslimat. Antara maghrib dengan isyak. Carilah. Gilah masjid mana-mana pun. Gilah madrasah mana-mana pun. Sebab apa? Waktu tu lah learning kita ada masa dengan majlis ilmu. Waktu lain tak ada dah. Waktu subuh balik awal terus. Waktu duha, orang buat kuliah duha, kita sibuk kerja. Waktu petang, koholah dok letih. Malam, maghrib, tak ada juga. Lepas isyak, tak ada juga. Dah jawabnya, tak ada sikit ambuk kita masa belajar. Jadi rugi. Satu kerugian yang sangat besar. Jadi waktu maghrib, antara maghrib dengan isyak ni, carilah. Merantaulah, keluarlah. Kalau ada masjid kita, bakal-bakal marilah. Siapa dia lagi nak mari? Kalau tidak kita ahli Korea ni. Tak, ke orang jetih nak mari sini. Tak ada, minta maaf lah tak mari. Orang Bukit Keluar tak mari sini. Dan siapa dia? Ahli Korea yang berhampiran dengan masjid. Jangan sombong. Ni enggak, orang buat kuliah mutakhirah, orang buat majlis ilmu mutakhirah, orang buat majlis semaya jemaah mutakhirah. Taimu nak mati, taimu nak mampu, baru muhirah. Minta maaflah kasar sikit. Dan nak ajar maknanya. Tai mati, baru cari tok imam. Tai mati, tai nak buat semaya ajak, baru cari tok Bilal, tok Lebah. Tapi taimu senang, taimu apa nama ni? Sibuk dengan pekerjaanmu, tak heran langsung. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa jika dalam sebuah kampung ataupun di satu tempat ada orang mengajar, ada majlis ilmu, dan kita ni jahil, kita tak pergi, tak hadir, maka jadi fasik kita ni. Orang fasik tak dapat rahmat, tak dapat hidayah Allah SWT. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tak beri hidayah, Allah tak beri rahmat orang yang fasik. Siapa dia fasik? Kena molek kontraktor. Siapa dia fasik? Kena molek guru besar sekolah. Siapa dia fasik? Kena molek orang kaya, rumah 2 tingkat. Tak kira siapa-siapa. Jadi fasik ni siapa dia bagi? Allah Ta'ala yang beri. Bukan Tok Imam beri, bukan Tok Bilal beri, tapi Allah yang beri gelaran fasik. Bila dapat gelaran fasik, tidak dah tempat kita ke mana? Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kita dah banyak dosa dah, tambah pula dengan dosa fasik kita ni. Allah, tak baulah syurga Allah. Jadi tuan-tuan, 2 golongan yang Allah Ta'ala nak angkat martabat dia, nak angkat darjah dia, nak angkat tinggi akan golongan ni. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum, kita jadi dalam golongan 2 golongan ini, iaitu golongan yang beriman pada Allah sehingga hari kiamat, sehingga mati, sehingga kita boleh mati ni boleh mengucap 2 kalimah syahadah, boleh akhir kalam dengan la ilaha illallah. Dan juga golongan yang kedua yang Allah Ta'ala sebut, iaitu orang yang diberikan ilmu, orang yang sungguh cari ilmu, orang yang syukur, gemar duduk dalam majlis-majlis ilmu. Walaupun dia tidur, walaupun dia tak sedar, walaupun dia letih dan seumpama dia, tapi duduk dalam majlis ilmu ni, barakah dia besar. Kena molek, gapo dia ustaz royak tak tahu, aku tak faham satu. Tak apalah, tak faham pun, tapi berkat duduk dalam majlis ilmu ni. Naknya
Deh, kadang-kadang kita ni belajar dengar, belum tentu faham sesuatu ilmu. Tak apa, tak ada masalah. Tapi hak naknya duduk dapat keberkatan dalam majlis ilmu. Faham tak faham, Allah yang beri. Deh, bukan kita yang beri, bukan ustaz yang beri, bukan penceramah yang beri faham. Tak, Allah yang beri. Allah yang beri. Bila Allah Ta'ala nak beri kebajikan pada seorang, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah nak beri kebaikan kepada seorang, Allah beri kefahaman kepada dia. Jadi dua golongan ni mudah-mudahan kita masuklah dalam golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan minta maaf banyak deh kalau ambil terlebih masa ke ataupun terkasar bahasa ke, minta maaf. Hamba ucapkan minta maaf banyak-banyak. Takut-takut ada tersilap, terkasar bahasa. Takut-takutlah. Kalau tak ada masalah. Takut-takut ada. Tak boleh kira ni ramai-ramai ni. Aku tak berani benar. Mengajar bekek-bekek. Bukan bekek yang kuat. Tu je pun. Tak ada masalah apa-apa. Jadi minta maaf ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin-muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya cukuplah sekadar tu untuk mengisi antara maghrib dan isyak kita ni deh. Dan kalulah dipertemukan kembali adanya jodoh, kita buat majlis, buat kuliah lagi, kemungkinan kita akan buka kitab lah sininya. Malam ni kita buka lagi, bawa saja je dulu deh. Kitab ni insya-Allah kita akan tengok kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin ni iaitu kitab berkenaan dengan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Siapa dia yang lalai? Kita semua ni lah. Beri peringatan bagi orang-orang yang lalai. Alim secara mana pun ada lalainya, ada cacat celahnya. Jadi sebagai nak mengisi ruangan-ruangan antara maghrib dengan isyak, lepas daripada ni insya-Allah kalau giliran hamba lah, kalau mari sini insya-Allah kita akan buka kitab ni lah tuan-tuan deh, muslim muslimat insya-Allah deh. Jadi sekadar itulah rasanya untuk pada malam ni. Kalau lebat ujian tak boleh balik juga, kena sambung lagi ni. Deh, sambung lagi pakai tidur belakang dah berapa kali ni. Deh, jadi rasanya cukuplah untuk sekadarnya pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.